balas dendam pornografi yang dianjurkan oleh Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Terengganu. Satu anjuran yang sangat bagus kerana topik ni very very important, sangat-sangat penting, especially nowadays apabila kita dalam menganjak ke dalam dunia teknologi yang lebih rancak lagi lah, insyaAllah. Apa tu sebenarnya pornografi? Apa itu pornografi? Of course lah dia ada jawapan direct. Menonton filem lucah, menonton video lucah dan sebagainya kan. Kalau kita lihat, ia merupakan bahan lucah, not only dalam bentuk video, tetapi dalam pelbagai lah, sama ada tulisan, image, visual dan sebagainya, tetapi yang kebanyakannya dalam bentuk visual lah. And of course motifnya adalah untuk meningkatkan nafsu dan keinginan seksual lah. Alasan dia sebenarnya, saya nak kembangkan fantasi seksual saya. Ini alasan-alasan yang kebiasaan yang kita dengar daripada mereka-mereka pecinta bahan lucah ini. Saya boleh meningkatkan nafsu saya. Apabila saya meningkatkan nafsu saya, maka saya akan mempelajari juga, pada masa sama saya boleh mempelajari skill dan sebagainya. Malaysia ni, bagi saya, pandangan saya, kenapa dia agak tinggi jumlah Malaysia, sebab pengguna internet di Malaysia pun tinggi kan. Pengguna internet di Malaysia tinggi. 3 hingga 4 rakyat Malaysia menonton bahan lucah dalam tempoh seminggu. Agak kritikal bukan agak lah, memang kritikal. Dan lebih menakut lagi, tuan-tuan perempuan, lebih menakutkan adalah ini, bukan gambar itu memang kita sedia takut, tetapi kita syok menonton filem tu kan, yang Joker tu. Bukan gambar itu menakutkan kita. Yang menakutkan adalah 80%. Ini dibuat oleh kajian Malaysia Against Pornography MAP pada tahun 2018. Walaupun ramai yang cuba argue dengan this kind of statistic, tetapi kita di sini tak naklah argue, kita pandang dia sebagai iktibar untuk kita pastikan benda ini tidak berulang. Why? Apabila dia dah menonton, dia trigger so kalau 18 exact, kita kena tengok definisi 18 exact itu sendiri. Kalau tanya saya, pandangan saya, kategori 18 exact yang berada di dalam, yang dinilai dari aspek filem di Malaysia, bukanlah kategori sebagai pornografi, tetapi dia boleh juga boleh menyebabkan wujudnya grooming di situ. Maknanya they groom people, they groom mindset people, they groom feeling people untuk menganjak kepada kategori yang lebih lagi. Okey, jadi apa yang berlaku? Kanak-kanak yang jadi mangsa, mungkin kanak-kanak itu tidak berada pada masa dan waktu yang tepat. That's the thing. Kan? Jadi bila berada kat situ, kena pula 6 orang ini memang kaki pornografi. Jadi dia telah terbentuk satu tingkah laku yang tidak boleh dikawal, nafsu yang tidak boleh dikawal, maka habis. Siapa yang ketagihan video lucah, tuan-tuan perempuan, mereka kehilangan kemampuan untuk mengawal tingkah laku dia tidak mampu nak buat keputusan. Jadi tetapi yang menguasai dia adalah nafsu. Apabila nafsu menguasai dia, yang lalu depan mata habis. Mak dia tak perasan, mak dia jenguk-jenguk juga, dia pusing-pusing begini kan. Dan kanak-kanak ini menonton apa? Kadang-kadang menonton apa? Memang kalau anda lihat video ni betul-betul, anda akan nampak kanak-kanak ni menonton pornografi. Bukan 3 star ke 5 star punya pornografi. Kanak-kanak seusia setahun, 2 tahun, 3 tahun, kena really be careful, tuan-tuan perempuan. Sebab once kalau dia terjumpa satu video seperti itu, dia akan ada tarikan. Dia akan ada tarikan dan untuk dan menonton. Saya terus cakap ke dia, okey, Aisyah, bapa tak suka, yang pertama, bapa tak suka kamu menipu. Ini pantang kan, jangan menipu orang langsung. Lepas tu dia sambil menangis sikit, dia okey. Yang kedua, jangan tengok benda ini, sebutlah, saya sebut very direct juga, jangan sebut ini, kemudian saya kaitkan pada tubuh badan dia. Ini orang lain tak boleh sentuh, ini orang lain tak boleh sentuh, ini orang lain tak boleh sentuh, ini orang tak boleh sentuh. Jadi dia dah ada satu benda yang maklumat yang masuk. Sebab kita ni selalu anggap benda ni sebagai tabu, kita takut nak beritahu direct saja. Bila kita dah masuk ke fasa yang lebih lagi tentang online ini, in fact semua perkara dah jadi online. Kalau dulu adalah slow, ini online, ini tidak online kan, tetapi now semuanya online, even meeting, pelajar dan sebagainya. So ini memberikan lagi dari aspek keburukan, membuka ruang dan peluang untuk pelajar-pelajar ini untuk merentas lagi benda-benda yang lain untuk ditonton. Saya tak nak salahkan pelajar inilah. Pelajar ni still young kan, still young. So mana pergi ibu bapanya. Bila sebut di rumah, is ibu bapa. Tak kisahlah orang nak hentam ke, mana pula ibu bapa, semua salah ibu bapa. Yes, salah ibu bapa. It's clear cut case. Apabila wujudnya video-video sebegini, tersebar video lucah Kak Ros dalam Upin Ipin pun dia boleh dipornografikan. Dan
That's why kadang-kadang kita pasang OPP kena jaga-jaga juga. Kadang-kadang tekan-tekan melirik ke tempat yang bukan, yang dia dah edit benda-benda yang tak elok. Frozen pun ada. Pono kata Frozen dapat 6 juta tontonan di YouTube. Kan benda ni adalah memang kata alah kartun je pun. Kartun ini bermula dengan kartun lah, dia akan groom-groomnya rasa itu menjadi kepada yang real, daripada yang real dia menjadi kepada perbuatan. Itu yang kita takut tu. Bukan saya nak suruh tuan-tuan perempuan untuk pergi tengok pula kan, supaya kita lebih berhati-hati dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan isteri kita kan. Awak ada buka ni kan, supaya kita tak marah tapi kita discuss. Sebab bila berkenaan dengan perkara-perkara ini, dia bukan untuk bergaduh. Bila kita tengok pasangan kita ada menonton video lucah, bukan untuk kita gaduh, ada cara untuk berhadapannya. Salah satunya melalui Telegram channel banyak pula yang channel dia buka, dia kumpulkan video-video yang mana dia dapat, sama ada secara berbayar ataupun secara dia ambil curi-curi kan. Jadi dia letakkan dalam channel-channel. So ramailah beribu-ribu subscribers, beribu-ribu subscribers. Cek juga dekat anak-anak punya handphone, jangan cek kat WhatsApp saja, cek juga dekat Telegram web. Tapi kita jangan terus marah, Saya sendiri, saya punya Telegram, saya tak join mana-mana grup yang pelik-pelik ni. Tetapi ada sekali tu waktu saya tengah bersihkan phone saya, nak keluarkan gambar sebab banyak sangat kan, saya terkejut ada lebih 10 video lucah pornografi dalam handphone saya, dalam folder Telegram. Saya macam without saya sedar. Tapi kena ingat, kadang-kadang anak kita main handphone kita kan, jadi dia buka, dia nampak. Sedangkan kita tak tahu, kita yakin memang tak ada apa-apa pun dalam handphone kita. So be careful on that. Kadang-kadang tiba-tiba je ada dalam handphone kita. Ini yang terbaru ini terbaru aplikasi video call. So be careful bila industri pelacuran tidak boleh dibuka dan macam-macam lah dia wujudnya, macam-macam industri dan seperti aplikasi video call kan. Maknanya dia boleh pergi mana-mana apps yang menawarkan video call dan kemudiannya boleh menonton secara live. Ini bukan rakaman, ini secara live. Saya gusar apabila kalau sebabkan budak remaja sekarang ataupun jangan remaja yang dewasa, suami kita, isteri kita kadang-kadang kan, sebab aplikasi ini bukan terhad pada lelaki saja, perempuan pun sama. Jadi bila wujud sebegini, dia membuka lagi peluang yang mudah untuk ramai terpengaruh dalam konteks ini. Bahan pornografi yang terhasil melalui kamera tersembunyi. Saya rasa dalam topik pornografi orang tak masukkan ini, tetapi saya terasa nak masukkan ini juga. Sebab ini memang antara kajian saya, bahan lucah melalui kamera tersembunyi. Sebab kalau kita lihat tadi yang ini orang yang berada di dalam itu, orang tu memang sengaja, dia sengaja to get the money kan. If saya tunjuk, you give the money, I get the money kan. Dia macam kerja lah, konon-konon dia orang public juga, tak dia bekerja sebenarnya, tetapi konteks dia bekerja dia adalah dalam apps, tidak lagi secara di lorong-lorong gelap, tetapi di dalam apps dia bekerja. Okey, yang ini pula tadi ini antara ke majoritinya orang yang sengaja, tetapi some of them tak sengaja seperti ini. Untuk makluman semua, kita tahulah macam-macam peralatan yang boleh disubatkan dengan kamera. Saya ada beberapa peralatan tersebut di sinilah. Saya ada jam, saya ada butang ni boleh letakkan kamera letakkan kamera. Kemudiannya ini ialah ada nak letak begitu untuk security lah kat rumah dia. Tetapi most of them adalah untuk mencari bahan, dan mencari bahan atas sebab apa? Bukan untuk kepuasan seorang-seorang saja, tetapi selain daripada kepuasan diri, dia jadikan sebagai sumber pendapatan untuk dijual. Ini salah satu dia kan. That's why saya selalu remind, kalau pergi mana-mana mall tukar baju, cek dulu dia punya ni. Jangan ke mall pejabat orang ke apa ke, cek tempat sangkut baju tu kan. Kenapa? Pasal kita jadi sebahagian of video pornografi. Kasut ni untuk apa? Dia tekan ke atas tu, dia letak dekat kain bawah kalau dia berdiri sebelah lah, dia berdiri perempuan kat sebelah perempuan, dia letak kaki di bawah kain, jadi dia tekan lah, at least dapat rakam. Ini antara je. Lelaki ditahan gara-gara pasang kamera tersembunyi di tandas wanita. Dah menjadi banyak pun kes-kes dijadikan video ini. Di mana dia letakkan, di mana? Di dalam website Durjana. Ini kaitannya dengan pornografi. Dia ada video-video yang memang dibuat sendiri atas dasar duit kan, dan ada juga video yang tanpa pengetahuan orang yang berada di dalam tersebut.
So still we need to be careful. Dalam video tu ada lebih 30 video wanita-wanita bercampur, Melayu ada, Cina ada, India ada, memperlihatkan wanita, mempertontonkan wanita membuang air kecil. That's why saya kata bila anda masuk suatu toilet ke apa ke, berhati-hati, berhati-hati, melihatlah, alert. Alang-alang saya dah sebut ni, saya share sikit cara-cara atasi lah, alang-alang. Kemudian kita come back balik kepada pornografi tu. Okey, pertama, periksa lokasi yang anda masuk. Perhatikan kelipan warna merah, dot kan, sebab warna kamera-kamera tersembunyi biasa ada warna merah kecil-kecil, pap gitu. So kalau masuk hotel tuan-tuan puan, anda boleh tutupkan lampu dan pasang handphone anda dan buka macam video tu supaya anda boleh buat, kalau ada yang mencadangkan guna night mode, terpulanglah kalau kita tutup lampu pun okey dah. Kemudian kita lalukan kamera kita macam kita nak ambil gambar, supaya kenapa? Sebab cahaya kelipan merah itu lebih cepat capture daripada mata kasar kita kan. Mata kasar kita tengok kadang-kadang dia rabun kan. Guna handphone tu lebih bercahaya, tu lebih pantas. Okey. Periksa tempat penjakut baju, sekiranya nampak berlainan, periksa lebih lanjut kan. Kemudiannya perhatikan semua lampu shielding. Sebab apa saya sebut lampu shielding? Pelajar, ramai pelajar dulu, ada beberapa kes pelajar UAE, dia duduk sewa bukan dalam UAE, tapi dia duduk di luar rumah sewa. Memang sepanjang dia duduk 2 tahun tu tuan-tuan dia tak sedar. Sampailah seorang pelajar ni pandang atas, dia nampak tengah mandi tu depan atas, dia nampak dekat lampu tu, dia nampak dekat lampu tu ada kelipan. Ada kelipan. Bila ada kelipan tu, dia pun tertanya apakah dia. Bila cek punya kamera itu telah dipasang oleh owner rumah. Dan setiap maghrib owner rumah ni memang akan berada di dalam kereta untuk tonton, sebab dia tahu waktu maghrib dah ramai orang mandi. Kalau lelaki itu bertindak lebih lanjut, bukankah koleksi ini boleh dijual juga? Itu yang berlaku. Bila dijual juga, dia akan menyebarkan lagi kepada orang lain di luar sana, dan orang lain akan menonton lagi pornografi, dan ini akan menggalakkan lagi dan tidak akan mengurangkan lagi jumlah orang yang menonton pornografi. Jom kita lihat fasa demi fasa tanda-tanda seseorang itu ketagih pornografi. Alright, pendedahan awal ini salah satu. Number 1, apa fasa pertama? Pendedahan awal ni kita pengaruh rakan sebaya. Of course, kadang-kadang kita kat rumah elok jaga anak dah. Anak tak ada apa buat hal, dia berkenalan dengan rakan-rakan. Mula rakan-rakan ada yang geng-geng yang aku ada video ni kan. Tunjuk video tu. Mula dah dia mempelajari. Pasal tu kita sebenarnya, saya selalu beritahu lah parents kan, kita memang guide anak betul, tapi kadang-kadang kita terlupa untuk beritahu dia. Mereka kena tahu. Pasal tu maklumat tentang pornografi perlu datang kepada anak-anak kita kali pertama daripada kita. Kerana maklumat daripada kita, dia akan disusuli dengan akibat-akibat kan. Tapi kalau dia kali pertama dia dengar benda tu daripada rakan sebaya dia akan anggap benda tu elok, sebab rakan sebaya dia takkan sebut pasal negatif, dia akan sebut pasal positif. Jadi first information yang sampai kepada dia dalam konteks positif, of course dia akan terima. Pasal tu ibu bapa memang kita jaga anak ni, tetapi kita selalu meletakkan halangan dan tidak memberitahu dia sebab kenapa kita menghalang. Kita kata tak boleh. Anak tertanya apa yang tak boleh, kenapa tak boleh kan. Lepas tu dia dengar jawapan itu dijawab oleh di sekolah. Dan sekolah pun cerita, aku tengok ni. Tapi mak aku cakap tak boleh. Tak ada, apa tak boleh tu mak kau, dia lain, dia fasa lain, kita fasa lain. Dia install, dia pasak benda tu dalam mind dia. So kita kena beritahu kenapa tak boleh kan. Jangan sampai orang lain yang beritahu kenapa boleh kan. Sama juga dalam konteks pedofilia, kena beritahu anak kita dulu. Kalau perhatilah video-video yang telah dirakam secara tersembunyi, teknik-teknik pedofilia kepada anak-anak, apa dia cakap? Pernah tak mak ayah ajar tentang seks? Tak pernah. Tak pernah. Uncle boleh ajar, uncle selalu ajar ya anak-anak lain semua. Tak apa, nanti agak ajar. Kalau nak praktikalkan pun boleh. Benda tu elok, benda tu baik, kita kena belajar. Nampak tak? Dia kan kena belajar. Sebab apa? Sebab parents never mention about this. Perasaan ingin tahu, betul. Anak kanak-kanak ni macam-macam sekarang, dia semua nak tahu benda, macam-macam benda dia nak tahu. Dia explore dunia dia dalam dunia eksplorasi kan. Kita tak explore sangat sebab benda yang ada depan mata pun tak tereksplore kan. Jadi dalam kanak-kanak dia explore sebab dia punya fantasi dia cukup luas. Ini
menjawab kenapa kita bagi kertas kecil A4, dia conteng-conteng, dia tak puas, dia sambung ke dinding. Betul tak? Dia sambung ke dinding. Bagilah mahjong pun dia sambung ke dinding, kan? Mesti nak dinding juga ending dia, sebab imajinasi dia, fantasi dia cukup besar, tuan-tuan dan puan. Apa yang nak dilukis kat kepala dia cukup besar. Kemudahan internet of course lah, kita ni keperluan kan, especially nowadays. Tetapi dalam keperluan perlu datang dengan pemerhatian, tidak boleh kita lepas begitu saja. Ini pendedahan awal, kesilapan ibu bapa. Kadang-kadang ibu tersilap langkah, tidak memberitahu macam saya explain tadi kan. Dan of course ibu bapa durjana. Ibu bapa durjana ni apa? Ni saya nak buka file. Dari file PRCS, apa yang dimasukkan ibu bapa durjana? Yang memberi pendedahan awal tentang pornografi kepada anak-anak. Ibu bapa ni, saya interview anak dia berusia 6 tahun. 6 tahun, interview anak dia, dan anak dia sendiri mengatakan, alah, apa, dia banyak cerita lah. Anak dia pernah tengok mak ayah dia bersama dan sebagainya lah. Itu perkara yang lain lah. Apa yang dikatakan yang buat saya terkejut, tuan-tuan dan puan, yang buat saya sangat-sangat terkejut, okey, apabila keluarnya statement daripada mulut daripada kanak-kanak, dia kata, oh, mak dan ayah memang kita ada jadual lah, seminggu sekali memang ramai-ramai berkumpul tengok TV rutin. Tengok apa? Tengok pornografi once a week. Ini bukan cerita rekan, tuan-tuan dan puan, it happened to our country, tapi dah lama lah, a few years back. Pendedahan awal kepada si anak kecil, of course dia menghasilkan, melahirkan generasi yang lebih teruk lah pemikirannya. B, apa fasa dia? Ingin mengisi masa lapang, kan? Bila sudah kenal benda tu, dah ada pendedahan awal, maka keseronokan menjelma. Jadi mulalah bila ada masa je, bukalah kejap, dia mengisi masa lapang. Maknanya dia buka sikit-sikit, dia tak ada kata nak buat je, kadang-kadang, jarang-jarang. Gitu cerita dia, kadang-kadang, jarang-jarang. Tetapi dia buka untuk dia lihat, sama ada dia buka video ataupun dia buka gambar ataupun dia bercerita tentang seksual, tetapi jarang-jarang, kadang-kadang, kan gitu. So apabila dah jarang-jarang, kadang-kadang, apabila sudah mengenali, apabila sudah seronok, apabila sudah dibuka kadang-kadang, maka yang kita risau, dia keseronokan yang kadang-kadang itu telah menjadi satu hobi, dia menjadi rutin. Bila menjadi rutin, tuan-tuan dan puan, payah. Waktu ini payah sikit nak selesaikan lah. Bila dah jadi rutin, dia payah. Sebab apa? Rutin ini akan menjurus kepada ketagihan. Ramai orang di level ini. Kita takut bila menjadi rutin harian, dia akan jadi ketagihan. Sampai apa orang kata, setiap masa tak boleh pegang handphone, tak boleh pegang laptop, tak boleh buka internet, mesti akan menonton. Dan dalam handphone, penuh video-video lucah berbanding video-video keluarga. Itu lebih kritikal. Bermula dengan ketagihan pornografi, gadis ini mula mencari siapa saja.